Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan membincangkan tentang topik 3, iaitu tentang asas pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di IKS. Okey, tuan-tuan, bersama saya Dr. Muhammad Khairul Saleh bin Muhammad Asari di dalam program OSH Coordinator Kompetensi. Okey, dalam video ini kita akan membincangkan tentang pemberitahuan kemalangan. Okey, seperti kita tahu, pemberitahuan kemalangan ni ada termaktub di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Seksyen 32. Okey, jadi bila kita kata tentang akta, masa ia adalah merupakan satu undang-undang undang-undang yang kita perlu tahu sebagai safety personnel. Okey, sebagai orang yang bertanggungjawab tentang keselamatan dan kesihatan di tempat kerja kita perlu tahu tentang benda ni lah. Okey, kita dalam video ni secara detailnya saya akan berkongsi tentang jenis kemalangan. Okey, jenis kemalangan seperti yang dikategorikan di dalam Seksyen 32 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Kalau kita kena ingat, kita sebagai safety personnel memang kena faham apakah jenis-jenis kemalangan yang kita perlu laporkan, dan perlu maklumkan sama ada kepada JKKP ataupun kita maklumkan kepada Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan organisasi kita. Dan perlu diingat bahawa semua statistik ni perlu dimasukkan ke dalam laporan dan juga sebagai kita punya data untuk statistik performance safety. Okey, first sekali kita akan tengok jenis kemalangan. Okey, jenis kemalangan yang kita akan bincangkan tu adalah berdasarkan kepada Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Okey, iaitu di dalam topik pemberitahuan mengenai kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan juga penyakit pekerjaan. Okey, dan ataupun kita panggil dia NADAPOD, dan dia dikeluarkan pada 2004. Dan kena ingat, peraturan ini adalah merupakan peraturan yang diwartakan dan perlu diikuti oleh semua pihak yang berkaitan. Okey, pertama sekali kita akan mempelajari tentang kemalangan maut. Okey, apa yang dikategorikan sebagai jenis kemalangan, iaitu kemalangan maut. Okey, pertama sekali kita tengok bahawa kemalangan maut ini adalah bermaksud sebarang kecederaan akibat dari kemalangan di tempat kerja, yang dibawa tempat kerja yang membawa kepada dua kategori ni kita kena tengok, iaitu dia kematian serta-merta. Adakah mangsa tu dia accident, kecederaan tu menyebabkan kecederaan parah yang boleh dia membuatkan dia meninggal di tempat kejadian lah, maknanya serta-merta lah, ataupun mungkin dia meninggal dalam tempoh 1 tahun dari tarikh kemalangan. Mungkin lepas 3 hari, lepas 5 hari, mungkin selepas 6 bulan dia struggle disebabkan kecederaan tersebut menyebabkan dia meninggal dunia. Dan dia meninggal dunia tu ada kaitan dengan kecederaan yang disebabkan oleh kemalangan tersebut. Jadi kita sebagai safety personnel, kita kena keep track dia punya kesihatan ni. Daripada dia accident tu sampai ke dalam 1 tahun tu kena monitor. Mungkin disebabkan dia accident tu berlaku kegagalan organ ke kegagalan apa-apa menyebabkan dia meninggal dunia. Kena pastikan ni lah sebagai safety. Yang kedua, tadi kemalangan maut, ini kita perlu lihat dulu tentang kemalangan tidak maut. Macam mana dikategorikan sebagai kemalangan tidak maut lah. Pertama, kecederaan, dia ada 2 jenis kemalangan tidak maut. Nanti kita akan bincangkan. Pertama ialah kecederaan masa hilang. Kecederaan dan ada masa hilang. Maknanya dia accident dan disebabkan accident tersebut menyebabkan dia tidak boleh bekerja. Mari kita lihat macam manakah yang ditakrifkan dengan kecederaan hilang. Pertama, dia menghalang seorang bekerja itu daripada melaksanakan kerja biasa. Maknanya dia tak boleh kerja lah. Dia biasa kerja apa? Dia biasa kerja, mungkin dia ikat batu. Disebab benda tu dia tak boleh buat. Sebab dia tak boleh buat kerja biasa. Dia dah cedera.
Okey, jadi kecederaan tu tak boleh menyebabkan dia tak boleh kerja lah. Itu nama lost time lah. Mungkin disebabkan ni dia ambil MC yang pada masa tertentu lah. MC tu tengok kita ada kategori dia, berapa lama dia MC. Nanti kita akan bincangkan di topik lain. Keduanya adalah dia kemalangan dan dia menyebabkan ketidakupayaan untuk bekerja secara kekal atau sementara. Bukan saja kekal, sementara pun dia tak boleh. Maknanya dia sama ada dia kekal tu mungkin dia terus accident dan patah kaki ke kan. Dia tak meninggal, patah kaki, dia terus permanently tak fit to work. Ataupun dia kecacatan sementara mungkin dia MC 2 hari, seminggu, 2 minggu. Itu nama lost time lah. Ada lost time lah. Mana ada kerugian kepada syarikat. Gaji kena bayar tapi staff tak boleh datang. Itu adalah antara dikategorikan sebagai lost time injuries lah, terhadap adanya masa hilang. Okay. Dan yang selepas tu, selain daripada kemalangan maut tadi, ada kemalangan maut yang kategori yang kedua, dikira sebagai kecederaan tiada masa hilang. Okey. Ini dikategorikan sebagai dia tiada masa hilang selain rawatan perubatan. Okey. Maknanya dia pergi kat situ, dia MC 1 hari je. 1 hari je lah. Jadi dia kurang daripada 4 hari seperti yang telah termaktub di dalam akta lah. Jadi dia kata dia hanya pergi situ, mungkin dia cek okey, dia balik. Ataupun dia pakai makan Panadol ke, ataupun dia pakai first aid dia rawat sikit, dia dah boleh sambung kerja balik. Itu tiada masa hilang lah. Jadi tidak ada kerugian apa-apa. Tetapi perlu diingat, ini tetap dikira sebagai kecederaan sebab dia cedera disebabkan dia kerja kat situ. Disebabkan kerja tersebut dia mengalami kecederaan. Jadi dikira sebagai kecederaan tiada masa hilang, tapi tetap dikira. Jadi ini perlu juga dimasukkan di dalam perlu dilaporkan lah kepada jawatankuasa untuk dia faham dan dia tahu. Jadi masa hilang ni pula dikira lost time ni macam mana kita kira Kita kira ini adalah kehilangan hari yang dikira dari dan termasuk hari yang mengikuti hari kemalangan. Okey, berdasarkan hari kalender. Maknanya dia katalah dia accident hari Isnin. Kata dia MC 4 hari, 5 hari, daripada Isnin tu dia dah kira dah. Walaupun Isnin tu dia datang kerja, MC-nya besok. MC selalunya hari tu dia dah datang kerja, kira bekerja lah. Besok, lusa 3 hari, mana dia 4 hari tak. Walaupun MC 3 hari, tapi 4 hari tak. Dia lost time lah. Jadi ini kena kira jadi kena faham macam mana dia hari yang dia kena tu juga dikira sebagai lost time. Macam mana pula tentang lagi satu kategori, kita dah tengok tentang kemalangan maut, kemalangan tidak maut. Ada lagi satu kemalangan tetap dikira kemalangan sebagai near miss ataupun kemalangan nyaris lah. Okey, kemalangan nyaris ni dalam kategori dia disebut apa-apa kemalangan di tempat kerja yang berpotensi untuk menyebabkan kecederaan kepada mana-mana orang atau kerosakan harta benda. Kena ingat ada potensi. Okey, dan kena ingat walaupun kemalangan nyaris dia tetap perlu dilaporkan sebab mengikut statistik kemalangan nyaris ni dia tetap kemalangan. Okey, cuma nasib baik tak kena orang lah ataupun tidak menyebabkan kecederaan. Tetapi dia tetap perlu dilaporkan disebabkan oleh mengikut kajian kemalangan nyaris ni, beberapa kali kemalangan nyaris berlaku, dia akan kalau tidak ambil tindakan dia akan berlaku kemalangan betul-betul. Okey, mana bila ada kemalangan nyaris tu bermaknanya ada kekurangan dari segi kita punya pengurusan ataupun SOP kita yang menyebabkan kita perlu buat sesuatu. Jangan sampai dia mudarat. Okey, jadi ini nama kemalangan nyaris dan kita ini perlu juga dimasukkan dalam statistik kita untuk kita laporkan kepada JKKP performance safety performance pada setiap tahun. Okey. Jadi rumusan dia apa? Rumusan dia pertama, kita tahu terdapat beberapa perkara yang perlu diketahui tentang kemalangan. Pertama tadi apa? Kemalangan maut. Kemalangan maut ada dua. Satu, meninggal serta-merta ataupun meninggal dalam masa 1 tahun. Itu kemalangan. Kemalangan tidak maut pula juga ada dua. Kemalangan yang menyebabkan lost time injuries
maknanya dia ada MC untuk beberapa sementara, dia tak boleh kerja, ataupun dia hanya perlu rawatan perubatan biasa sahaja. Okey, tak perlu MC. Okey, dan juga kemalangan nyaris. Okey, kemalangan nyaris ni adalah near miss. Near miss maknanya dia hampir accident dan dia juga perlu dimasukkan di dalam kita punya report statistik. Okey. Jadi yang keduanya adalah rumusanlah kesemua kategori kemalangan ini memang perlu dilaporkan untuk mengelakkan kesan yang lebih serius. Kita perlu laporkan, JKKP kena tahu, Jawatankuasa Keselamatan pun kena tahu. Okey, supaya dia boleh ambil tindakan lah. Jadi kemalangan, kalau kita lihat kemalangan maut, memang dia kena report lah. Okey, kemalangan maut dan kemalangan serius yang MC sampai lebih daripada 4 hari, dia perlu report pada JKKP ya, dalam masa, kalau ada kecederaan dia perlu dalam masa 24 jam dia kena maklumkan pada JKKP. Okey. Jadi itu sahaja untuk video kali ini dan sekian, terima kasih.